Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Dr. Rozita dan rakan-rakan sekalian. Kali ini, kumpulan saya yang terdiri daripada Muhammad Muaz bin Mat Rashid, iaitu saya, Muhammad Nafizuddin bin Muhammad Kamal dan Hazrul Nawil Hermes George. Kami akan membentangkan tugasan 3 morfologi bahasa Melayu. Okey, yang pertama sekali, saya akan menerangkan konsep kata terbitan. Kata terbitan ialah kata yang terdiri daripada kata dasar yang mengalami proses pengimbuhan, iaitu mendapat dan menerima imbuhan awalan, apitan, akhiran dan juga sisipan. Terdapat 3 jenis bentuk kata yang mengalami proses pengimbuhan ini, iaitu yang pertama kata nama, yang kedua kata kerja dan yang ketiga kata adjektif. Okey, sekarang ni saya akan menerangkan aplikasi pengimbuhan dalam kata nama. Okey, seterusnya kita bergerak kepada imbuhan awalan kata nama. Alomorf pen. Per sebagai penyata atau penyapu. Pem sebagai pembaca atau pembaris. Pen iaitu sebagai pendatang dan penulis. Dan yang akhir sekali pel iaitu pelajar. Hanya imbuhan pel dapat digabungkan dengan perkataan ajar iaitu dapat membentuk pelajar. Sebagaimana pula dengan bel iaitu dapat digabungkan dengan ajar menjadi belajar. Seterusnya kita pergi kepada alomorf per, imbuhan per. Imbuhan awalan ini tidak terlalu produktif berbanding dengan imbuhan awalan yang lain. Sebagai contoh, perasa, pertapa, perburu dan perbara. Dan yang ketiga ialah imbuhan ke. Boleh berlaku kepada beberapa perkataan sahaja, iaitu ketua, kekasih dan kehendak. Imbuhan juru iaitu bermaksud orang yang mahir dalam sesuatu bidang, sebagai contoh juruwang dan jurubahasa. Seterusnya kita bergerak kepada aplikasi pengimbuhan yang dikenakan kepada kata nama. Antaranya ialah imbuhan akhiran kata nama, imbuhan apitan kata nama dan imbuhan sisipan kata nama. Terdapat hanya satu akhiran kata nama asli, iaitu an. Contohnya, laut menjadi lautan, ruang jadi ruangan dan tempat menjadi tempatan. Bagi imbuhan apitan pula, imbuhan apitan ini terdiri daripada pelbagai jenis imbuhan, iaitu contohnya alomorf pen dan an. Contohnya pembekalan, pembatasan, penghutanan dan pembungkusan. Seterusnya imbuhan ke dan an, akhiran an. Kedaulatan, kepahlawanan dan kerajaan. Kita bergerak kepada imbuhan sisipan kata nama yang ketiga, iaitu sisipan kata nama el. Yang pertama iaitu tapak menjadi telapak, kedua kangkang menjadi kelangkang, ketiga kupas menjadi kelupas dan yang ketiga ganggang jadi gelanggang. Baiklah, sekarang kita beralih pula kepada kata kerja terbitan atau pengimbuhan terhadap kata kerja. Sebelum kita memasuki bahagian berkenaan kata kerja terbitan, eloklah kita mengenali dahulu apa itu kata kerja dan kata kerja terbitan. Baiklah, kata kerja. Kata kerja merupakan salah satu golongan kata yang terdapat dalam bahasa Melayu. Kata kerja ialah perkataan yang menjadi inti bagi binaan atau konstruksi fasa kerja. Kata kerja terbitan pula ialah kata kerja yang terhasil daripada proses pengimbuhan, yaitu proses yang menggantikan imbuhan pada kata dasar, di mana kata dasar dalam hal ini merupakan kata kerja, dan melahirkan perkataan-perkataan terbitan. Selain itu, kata kerja terbitan hanya boleh dibentuk dengan menggandingkan imbuhan awalan, imbuhan akhiran, dan imbuhan apitan. Sekarang, kita masuk pula kepada jenis-jenis imbuhan yang digunakan dalam pembentukan kata kerja terbitan. Yang pertama, imbuhan awalan. Imbuhan awalan merupakan imbuhan yang diletakkan di hadapan kata dasar. Terdapat 6 jenis imbuhan awalan yang membentuk kata kerja terbitan, yaitu yang pertama,
imbuhan awalan men. Imbuhan awalan ini boleh berubah menjadi me, mem, men, dan mem. Kata kerja yang menerima imbuhan ini akan mendukung maksud melakukan sesuatu. Contoh kata kerja yang telah menerima imbuhan ini ialah memasak, memberi, mencuci, menggali, dan mengecat. Imbuhan awalan yang kedua pula ialah imbuhan awalan ber. Kata kerja yang menerima imbuhan ini akan menjadi kata kerja yang bersifat tak transitif, sama ada memerlukan pelengkap ataupun tidak. Contoh kata kerja terbitan yang telah dibentuk dengan menggunakan imbuhan ini ialah berangkat, berbaju, dan bertelur. Seterusnya, imbuhan awalan ter. Apabila imbuhan awalan ini digandingkan dengan kata dasar, ia akan membentuk kata kerja efektif dan kata kerja pasif. Contoh kata terbitan ialah termakan, yang merupakan kata kerja aktif transitif. Dan yang kedua pula terpijak, yang merupakan kata kerja pasif. Imbuhan awalan yang keempat pula ialah imbuhan awalan di. Penggandingan imbuhan awalan ini pada kata dasar akan membentuk kata kerja pasif bagi ayat yang subjek asalnya terdiri daripada pelaku orang ketiga. Contoh kata terbitan ialah disapu dan ditulis. Imbuhan awalan yang kelima pula ialah imbuhan awalan memper. Penggandingan imbuhan awalan ini terhadap kata dasar akan membentuk kata kerja yang membawa makna menjadikan lebih atau bertambah bagi sifat yang terkandung dalam kata dasar. Contoh kata terbitan ialah memperalat dan memperluas. Imbuhan awalan yang terakhir pula ialah imbuhan awalan diper. Penggandingan imbuhan awalan ini terhadap kata dasar akan membentuk kata kerja yang membawa makna dijadikan sebagai maksud perbuatan kata dasar. Contoh kata terbitan ialah diperalat dan diperluas. Baiklah, jenis imbuhan yang kedua pula yang digunakan dalam pembentukan kata kerja terbitan ialah imbuhan akhiran. Imbuhan akhiran merupakan imbuhan yang diletakkan di bagian akhir kata dasar. Terdapat dua jenis imbuhan akhiran yang dapat membentuk kata kerja terbitan, yaitu imbuhan akhiran i dan imbuhan akhiran kan. Contoh kata kerja terbitan yang terbentuk dengan menggunakan imbuhan akhiran i ialah baiki dan duduki. Dan contoh bagi kata kerja terbitan yang terbentuk dengan menggunakan imbuhan akhiran kan pula ialah sekolahkan dan belikan. Seterusnya, jenis imbuhan yang ketiga pula yang digunakan dalam pembentukan kata kerja terbitan ialah imbuhan apitan. Imbuhan apitan ialah unsur imbuhan yang hadir secara melingkungi kata dasar, yaitu dua bahagian imbuhan hadir pada awal dan akhir perkataan secara serentak. Kata kerja apitan terdiri daripada apitan awalan men dan akhiran kan, apitan awalan ber dan akhiran kan, apitan awalan ber dan akhiran an, apitan awalan di dan akhiran kan, apitan awalan memper dan akhiran kan, apitan awalan memper dan akhiran i, apitan awalan men dan akhiran i, apitan awalan di dan akhiran i, apitan awalan ke dan akhiran an, apitan awalan diper dan akhiran kan, dan akhir sekali apitan awalan diper dan akhiran i. Contoh kata kerja terbitan yang terhasil dengan menggunakan imbuhan apitan ialah membesarkan, bersulamkan, dan diberikan. Baiklah, jenis imbuhan yang terakhir pula ialah imbuhan sisipan. Dalam bahasa Melayu, tidak ada sisipan yang dapat membentuk kata kerja. Namun, bentuk perkataan yang terdiri daripada kata nama dan kata adjektif yang mengandungi sisipan dapat dijadikan kata kerja melalui proses pengimbuhan. Sebagai contoh, yang pertama, kata adjektif gelaba dengan imbuhan sisipan el
akan menjadi kata kerja terbitan menggelabah, di mana imbuhan awalan meng telah digunakan. Dan contoh yang kedua pula, kata adjektif gemuruh dengan sisipan akan bertukar menjadi kata kerja terbitan bergemuruh, di mana imbuhan awalan ber telah digunakan. Kita teruskan kepada pengaplikasian imbuhan kata adjektif. Yang pertama, kata adjektif terbitan. Kata adjektif boleh terdiri daripada satu kata dasar yang menerima imbuhan. Berikut merupakan imbuhan yang boleh digandingkan dengan kata adjektif. Baiklah, imbuhan kata adjektif yang pertama iaitu imbuhan awalan, imbuhan apitan dan imbuhan sisipan. Baiklah, kita teruskan kepada awalan kata adjektif. Awalan yang membentuk kata adjektif terbitan ialah awalan ter dan awalan se. Kita bergerak ke awalan ter terlebih dahulu. Awalan ter dapat menerbitkan kata dasar kepada kata adjektif terbitan yang berfungsi sebagai penjelasan keadaan perbandingan atau keadaan paling. Berikut merupakan contoh penggunaan awalan ter. Contoh yang pertama iaitu imbuhan awalan ter tambah dengan besar menjadi terbesar. Ter, imbuhan awalan ter digabungkan dengan kata adjektif pendek menjadi terpendek. Imbuhan awalan ter bergabung dengan kata adjektif tua menjadi tertua. Dan akhir sekali, imbuhan awalan ter bergabung dengan perkataan kurus menjadi terkurus. Kita teruskan kepada awalan se. Awalan kata adjektif awalan se. Awalan se juga dapat digunakan bagi menerbitkan kata adjektif terbitan apabila bergabung dengan kata dasar yang berperanan untuk memberikan pengertian yang sama. Berikut merupakan contoh penggunaan awalan se. Contoh yang pertama iaitu awalan se bergabung dengan kata adjektif rendah menjadi serendah. Yang kedua, awalan se bergabung dengan kata adjektif baik menjadi sebaik. Awalan se bergabung dengan kata adjektif bijak menjadi sebijak. Dan akhir sekali, awalan se bergabung dengan kata adjektif cantik menjadi secantik. Kita teruskan kepada imbuhan apitan kata adjektif. Apitan yang berbentuk kata adjektif terbitan ialah apitan ke-an. Gabungan apitan ke-an dengan satu kata dasar daripada jenis kata nama menerbitkan bentuk kata adjektif yang menunjukkan suatu keadaan atau sifat kata nama yang diterangkan. Secara umumnya, kata adjektif ini dihubungkan dengan sifat sesuatu bangsa. Contohnya, kebaratan, kearaban, kecinaan dan kemelayuan. Kita teruskan kepada imbuhan kata adjektif yang terakhir iaitu sisipan kata adjektif. Kata adjektif dapat juga dibentuk melalui gabungan kata dasar daripada jenis kata adjektif, kata nama atau kata kerja dengan sisipan. Proses ini melibatkan 4 jenis imbuhan sisipan iaitu imbuhan sisipan imbuhan sisipan imbuhan sisipan dan imbuhan sisipan in. Bentuk-bentuk ini amat terhad dan tidak produktif sifatnya. Kita teruskan kepada imbuhan sisipan kata adjektif yang pertama iaitu sisipan Sisipan dapat menerbitkan kata adjektif apabila bergabung dengan beberapa kata dasar tertentu. Contohnya, perkataan guruh menjadi gemuruh, perkataan gilang menjadi gemilang, dan perkataan serbak menjadi semerbak. Kita beralih pula kepada imbuhan sisipan kata adjektif yang kedua iaitu imbuhan sisipan Imbuhan sisipan bergabung dengan beberapa kata dasar tertentu juga berfungsi menerbitkan kata adjektif seperti berikut. Contohnya, perkataan serak menjadi selera, perkataan gembung menjadi gelembung, perkataan geman menjadi geleman. Kita teruskan pula kepada imbuhan sisipan
Sisipan juga dapat bergabung dengan beberapa kata dasar untuk menerbitkan kata adjektif seperti berikut. Contoh, perkataan kelip menjadi kerlip. Huruf I digugurkan. Dan perkataan godak menjadi gerodak. Dan akhir sekali ialah imbuhan sisipan in. Setakat ini, hanya terdapat satu sahaja kata terbitan yang terhasil dengan bentuk sisipan in, iaitu perkataan sambung menjadi imbuhan sisipan kata adjektif sinambung. Sekadar itu sahaja pembentangan daripada saya mengenai imbuhan kata adjektif. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah yang kita dapat lihat aplikasi imbuhan dalam tiga jenis bentuk kata, iaitu kata nama, kata kerja dan kata adjektif. Sekarang kita bergerak kepada aktiviti pelaksanaan kami. Objektif aktiviti pelaksanaan kami ialah dapat membantu pelajar memahami penggunaan imbuhan dengan betul dan dapat mengenal pasti bentuk kata imbuhan kepada bahagian masing-masing. Sebagai contoh, kata nama kepada kata nama, kata kerja kepada kata kerja dan terakhir kata adjektif kepada kata adjektif. Permainan kami ini diberi nama sebagai Radio Rosa. Untuk permulaan, pelajar diminta untuk membuat barisan yang panjang menghadap satu arah sahaja. Kami yang mempunyai petikan yang mengandungi tiga jenis kata imbuhan yang terdiri daripada pelbagai imbuhan diberikan kepada orang yang pertama di barisan tersebut. Seterusnya, orang pertama itu dikehendaki untuk menyampaikan petikan tersebut kepada orang yang seterusnya. Sesudah petikan itu disampaikan kepada pelajar terakhir, dia diminta untuk menulis semula ayat yang diberikan pada permulaan permainan. Sekiranya ayat yang ditulis oleh pelajar terakhir itu betul, mereka diminta untuk membentuk 5 kumpulan dan mereka disuruh untuk mengasingkan setiap jenis perkataan berimbuhan mengikut jenis imbuhan dan bentuk kata seperti kata nama, kata kerja dan juga kata adjektif. Kumpulan yang berjaya mengasingkan kata imbuhan dengan betul dan dapat membuat ayat baharu dengan menggunakan kata imbuhan tersebut paling banyak dikira sebagai pemenang. Maksudnya di sini, selepas mereka mengasingkan kata imbuhan itu mengikut kelas masing-masing, mereka akan diminta secara berkumpulan untuk menghasilkan sebuah ayat baru untuk memastikan mereka lebih faham dan memahami setiap imbuhan yang dikenakan kepada bentuk kata tersebut. Seterusnya kita bergerak kepada kelebihan pelaksanaan aktiviti Radio Rosa ini. Yang pertama, dapat membantu pelajar untuk memahami fungsi setiap imbuhan yang dikenakan kepada kata dasar. Dan yang kedua, dapat membantu pelajar berbincang dalam kumpulan untuk mengumpulkan idea masing-masing. Dan yang ketiga, yang terakhir, iaitu pelajar dapat memahami proses ayat untuk memudahkan lagi proses pengasingan jenis kata imbuhan dan fungsi imbuhan dalam ayat. Jika kita lihat balik pada aktiviti Radio Rosa ini, setiap pelajar mendapat petikan tersebut daripada orang yang pertama dan orang yang sebelumnya. Di situ kita lihat pelajar yang mendapat petikan tersebut bukan sahaja membaca, menghafal, malah mereka akan menghayati setiap jenis kata-kata yang diletakkan imbuhan ke dalamnya. Dengan ini apabila mereka dipecahkan ke dalam kumpulan, mereka akan berbincang lebih lagi dan lebih mendalam lagi tentang imbuhan yang dikenakan kepada setiap bentuk kata. Di sini kita dapat lihat mereka akan lebih memahami apa yang kami cuba sampaikan melalui proses permainan ini. Sekian daripada kami. Terima kasih.